Selamat sejahtera. Nama saya Lau Shenting. Nombor pendaftaran saya ialah 10 di EP 20F1001. Hari ini, kumpulan saya nak tentang cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Ahli kumpulan saya adalah Dini, Haja, Kenzo, dan Salman. Apakah itu jati diri? Sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangga dan sebagainya, atau disebut identiti. Selain itu, budaya biasanya mengartikan sebagai cara hidup yang diterima oleh sesuatu masyarakat yang di dalamnya terkandung inti bakti, pemikiran dan amalan baik dan murni. Seterusnya, jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian syar'inya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang punya sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Kepentingan jati diri. Kepentingan jati diri adalah menjalani kehidupan yang bahagia dan mencapai kejayaan yang lebih bermakna. Selain itu, kepentingan jati diri juga dapat menghindarkan diri dari sifat negatif. Dan last ialah mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Thank you. Selamat pagi. Nama saya Kenzo dari kelas DP2A. Matric number saya ialah 10 DP 20F 1031. Hari ini saya nak membentangkan tentang cabaran membina jati diri. Cabaran membina jati diri dari segi politik termasuklah parti politik wujud demi mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat demi negara. Selain itu, cabaran wujud kerana setiap kaum diwakili oleh parti politik sendiri yang bertujuan untuk memelihara hak kaum dan menyuarakan pendapat mereka. Namun begitu, terdapat pemimpin yang bermain taktik kotor dengan menghasut pemikiran rakyat dan mengapi-apikan sentimen perkauman demi kepentingan sendiri. Setiap kaum akan mencuba mengelakkan dominasi mereka dalam bidang mereka, dan ini akan menyebabkan kaum lain tidak dapat membentang masuk ke dalam bidang tersebut. Okey, terima kasih untuk saya nak tamat pembentangan hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Nabila binti Ismail dari 10 DEP 20F1013, kelas DEP 2A. Hari ini saya nak membentangkan tajuk cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Dari segi globalisasi. Proses globalisasi atau pembaratan corak gagasan ekonomi dan politik oleh sebab penjajahan tidak lagi diterima dalam rangka nilai dan kebebasan manusia masa kini. Pengaruh Barat dari segi ideologi, budaya, hedonisme atau nilai negatif, ekonomi bebas, sains atau teknologi yang memusnahkan, serta sistem politik yang dianggap terbaik bagi semua manusia dieksport atau dibawa masuk ke seluruh dunia.
Malaysia tidak terkecuali daripada pengaruh arus pembaratan dan globalisasi yang mendesak. Globalisasi menjadi faktor perubahan budaya yang amat kuat dan deras, mengakibatkan lenyapnya nilai luhur secara tidak disedari dan pemikiran barat diterima secara halus dalam masyarakat. Ketiga-tiga cabaran tersebut, jika dibendung dan dikawal akan menjurus kepada pembentukan semangat perkauman yang mendalam, menimbulkan prasangka dan mengukuhkan lagi fahaman etnosentrisme yang akan kepada hubungan etnik dan integrasi. Situasi ini ditambah lagi dengan beberapa persepsi yang kurang tepat tetapi menjadi pegangan dan terus dipercayai oleh sebahagian besar masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nohaja binti Zakaria, nombor matrik 10 DEP 20F1009 dari kelas DEP 2A. Ini saya nak bentangkan cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum dari segi ekonomi. Okay, next. Pada zaman penjajahan British, masalah integrasi telah wujud terutamanya semasa penjajahan British. Dasar ini menggunakan pihak British menggunakan divide and rule, iaitu dasar pecah perintah agar dapat memerintah dan mengeksploitasikan ekonomi negara. Dasar ini juga telah memisahkan kaum-kaum utama negara mengikut bidang ekonomi yang dijalankan seperti masyarakat Melayu mengendalikan pertanian, masyarakat Cina pula ditempatkan di lobong-lombong dan masyarakat India di ladang-ladang getah. Okay, next. Yang pertama, dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi iaitu pekerjaan. Perbezaan dari segi pekerjaan telah diwujudkan oleh pihak British melalui pecah ataupun perintah. Pekerjaan ini juga telah mewujudkan perasaan curiga. Pihak British telah mewujudkan perasaan curiga dan telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum-kaum yang terbabit. Dengan kesannya, sektor perniagaan dari kesan pihak British, sektor perniagaan masih lagi dinominasikan oleh orang Cina dan kebanyakan orang India masih lagi tinggal di ladang-ladang apabila semasa penjajahan British. Okay, next. Pekerjaan ini telah membataskan interaksi sosial kerana mereka hanya dapat meluangkan banyak masa di tempat kerja dengan berkomunikasi dengan rakan sekerja. Macam rakan sekerja terdiri daripada kaum yang samalah, macam Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India lah. Yang ni yang menyebabkan perasaan perkauman dan kekurangan hubungan semakin menebal. Okay, next. Dominasi kaum. Dominasi kaum lah. Boleh lihat kat situ. Dominasi kaum ni adalah aspek utama juga dari segi ekonomi, iaitu kaum-kaum lain tidak dapat menyelit atau masuk ke bidang tertentu. Dia mengekalkan hak dan kuasa dominasi mereka. Seperti contoh dalam bidang perniagaan yang telah didominasikan oleh kaum Cina sejak dahulu sehingga sekarang. Masyarakat Cina. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salman bin Syahri. Nombor kamera saya adalah 10 DEP 20F1037. Saya akan menggunakan untuk cabaran membina jati diri dari segi sosial. Okey, definisi dia adalah
Untuk cabaran dari segi sosial, dari segi sosial terdapat cabaran yang menjadikan usaha pemupukan hubungan etnik menjadi pincang. Ini berlaku apabila kurangnya pencampuran dan interaksi sosial antara kaum. Apabila perkara ini berlaku, tidak akan timbul rasa kepercayaan dan kekitaan dalam diri setiap kaum dan etnik. Apabila kepercayaan ini telah hilang, maka sesuatu hubungan yang baik sukar untuk dibentuk. Kekurangan ini terhasil daripada pemisahan yang berlaku seperti di bawah. Di bawahnya adalah ada 3, iaitu pemisahan dari segi fizikal, yang kedua pemisahan dari segi pendidikan, dan yang ketiga adalah kontrak sosial. Untuk pemisahan dari segi fizikal, pemisahan fizikal ini berlaku pada asasnya akibat keadaan geografi yang memisahkan etnik. So perubahan geografi ini akan berubah dan akan memisahkan sesuatu etnik lah dalam negara kita. Kedudukan yang jauh terpisah telah ditambah lagi oleh dasar pecah dan perintah yang menghasilkan pemerintahan dan penempatan di mana orang Melayu berada di luar bandar untuk menjalankan kegiatan ekonomi bertani dan ke laut. Orang India pula berada di estate dan ladang untuk bekerja di sana, sedangkan orang Cina berada di bandar untuk melembung dan menjalankan perniagaan. So dalam ni dia berpisah. So orang Melayu dia pergi kerja di ladang dan laut, bertani dan laut dan ke laut. Orang India pula dia pergi dekat estate dan bertani sekali lah dia dengan ladang kan. Lepas tu orang Cina dia melambung dekat belah bandar dan menjalankan perniagaan. Untuk menyempurnakan dasar ini, British telah menyediakan segala kelengkapan termasuk sistem pendidikan di tempat yang diasingkan ini. Akibat pemisahan ini bukan sahaja merenggangkan hubungan dan interaksi, tetapi juga menguatkan lagi etnosentrisme dan menimbulkan prasangka antara kaum. So benda ni akan boleh berlaku prasangka dan boleh bergaduh lah. Pemisahan dari segi pendidikan pula, pemisahan ini berlaku pada asalnya apabila kerajaan British memperkenalkan sistem sekolah vernacular, iaitu sekolah mengikut bahasa ibu masing-masing dan menjalankan PDP. So British memperkenalkan sistem vernacular tu mengikut bahasa ibu kita sendiri lah. Contohnya macam Melayu cakap Melayu, dia belajar bahasa Melayu. India dia cakap bahasa India. Cina dia cakap bahasa Cina. So British memperkenalkan vernacular tu supaya kita macam berpecah, supaya kita belajar, supaya kita berpecah macam tu lah. Itulah tujuan British. Ini kerana pada zaman penjajahan tanah Melayu langsung tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Sewaktu zaman pemerintahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. Untuk kontrak sosial pula, kontrak sosial adalah persetujuan yang dicapai sebelum merdeka di kalangan para pemimpin Melayu, Cina dan India, dan parti-parti yang mewakili UMNO, MCA dan MIC. Kontrak ini diwujudkan dengan tujuan untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri dan atau kelompok masing-masing. Ia juga bagi memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. So kontrak sosial ni dia macam ia adalah pergabungan antara 3 bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India, melalui parti-parti yang dikatakan UMNO, MCA dan MIC. So mereka wujud bertujuan untuk tidak untuk menyelesaikan kepentingan perbezaan antara kaum lah.
So dia diwujudkan untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing. So dia nak sama taraf dengan kita semualah. Macam tu. Okey, terima kasih.